Okey, Assalamualaikum dan selamat malam. Salam sejahtera kepada semua. Video ini seperti biasa saya khaskan untuk investor dan juga student-student yang mengikuti kelas semasa. Okey. Okey. Tu dia. Okey. So dekat mana price sekarang? Dia menghampiri kepada 61.8%, tapi dia dah rendah daripada 50%. So ini merupakan structure bagi GBP USD. Okey, bagi GBP USD yang mana saya berandaian bahawa USD akan mendominasi market pada hari ini. Tapi nampak gayanya struktur tu mula berubah apabila USD berjaya membuat retracement dekat sini. Cantik-cantik ni dia buat retracement dan dia pacak naik balik. Okey. Macam mana pun dia sekarang ni dia sangkut dekat M15. M15 punya. Mana M15 tadi? Sekejap Okey, situ. So kita tengok dekat sini. Okey, dekat sini ada satu M15 punya resistance. Okey. Manakala dekat sini ada satu RBS. So atas resistance, bawah RBS. Jom kita tengok. Rejection berlaku dekat kawasan resistance M15 tu. Kemudiannya untuk RBS tu dia dah break. Okey, dia dah break. So ada kemungkinan besar dia akan terjun ke bawah. Terjun ke bawah tu bahasa maksud saya terjunan yang sementara lah. Besar kemungkinan insya-Allah. Okey. Retracement akan berlaku pada level ini dan tengok ni retracement jadi ni. So structure ni kuat. Structure yang cantik. Memang cantik ni dekat sini, solid ni. Yang ni belum berlaku lagi sebarang retracement. Yang ini pun sama. So ada kemungkinan besar untuk dia terjun pada dua aras harga ini. Tapi boleh nampak dekat sini ada satu RBS yang akan menghalang pergerakan tersebut. So kita tengok dekat H1 pun sama. Ni RBS M30 tadilah. Dan ini level yang masih lagi belum berlaku retracement 131037. Saya malas nak buka laptop. Tadi pun saya silap sebenarnya pasal gatal tangan. Saya entry dekat sini. Saya entry dekat resistance H4. Kemudian saya pacak satu lagi atas sikit. Dia turun sikit dan saya close. Okey. So macam mana saya boleh trace kata GBP akan menguat apabila mana berlakunya retracement macam saya cakap tadi. So nampak pelik ni benda ni kan. Nampak agak pelik. Dan saya pun tak semak time frame yang lebih kecil seperti M15. Kita boleh nampak dekat sini. Cantik ni sebenarnya, cukup cantik. Sekejap saya buka balik. Okey. Maksud saya cantik tu macam ni. Retracement. Okay. Lebih kurang lah lebih kurang macam tu lah. Salah jangan marah kalau tak tepat jangan marah. Lebih kurang lah. Okay. Jadi bila mana kita buka M15, tak nampak lah pula. Macam mana nak bagi nampak? Okey, tak apa. Okey. So kita tengok ni. Kita tengok dekat sini kan, resistance yang berada pada M15 punya time frame. Dia berada di bawah 61.8 dan dia berada di lebih tinggi daripada 50% punya Fibo level of retracement. So bila mana kita buka time frame yang lebih kecil, kita boleh nampak dekat sini ada resistance. Okay, in between this line 61.8 dengan 50%. Ni dua ni lah.
Okay. Saya buka M30. Okay. Bila saya buka M30, boleh nampak yang mana ini dekat sini level 50% dan ke atas ni. Okay. Resistance dia. Tapi tak cukup cantik. Rejection dekat resistance tak cantik. Saya tak suka. Dia lemah sebenarnya. Ada kemungkinan besar untuk dia naik lagi. Jom kita tengok dekat M5 sama ada wujud ataupun tak RBS. SBR. Ni ada SBR, tapi saya yakin dia dah break dah ni. Saya yakin dia dah break. Okey, kita tengok lagi. 131565. 131565 time frame biarlah. Okay, kita buat warna merah. Okey, jom kita tengok. Dia ada break tu belum? See? Dia dah break dah. Ni, dia dah break dah. So memang rejection ini berlaku pada resistance sahaja. Saya pun tak pasti. Saya tak pasti sama ada QM ke apa ke. Saya tak mahir benda tu. Okay. Saya rasa mungkin sebab QM lah kot. Kalau kata saya tanya student saya ni, saya rasa dia jawab QM kot. Ni bearish engulfing ke apa ke. Mungkin lah lebih kurang macam tu lah. Sebab high, low, high, kemudian bawah sekali tadi, low kan. Bawah area sini kan, low, high, low, high, low, situ ada engulf. So dia bantai kat situ lah. Agaknya lah, lebih kurang macam tu lah kot. Saya pun tak pandai sangat. Okey, adakah USD akan membuat terjunan? Macam mana nak plot? Macam mana nak baca? Okey, cara dia macam ni. Sekarang pukul 9, sekejap lagi pukul 1. Satu benda yang bahaya sekarang ni, ada satu RBS kat sini. Yang tu yang bahaya. Okey, yang tu yang bahaya, ada RBS kat sini. So kita takut sekarang ni daripada atas ni dia turun, dia akan bounce balik. Okay, dia akan bounce balik naik ke atas. Tu yang saya takut. Okey, daripada atas ni dah warna biru dah candle semua kan, dan dia turun sampai sini warna merah, zas, dia naik balik. Pasal dia nak buat retracement. Itu sahaja. Yang tu yang saya takut. Okey. Manakala untuk H1, kita boleh nampak yang mana, sekejap kita buka H4 balik. Kod-kod ada yang entry ke apa ke, saja tambah-tambah. 131, 198. Gatal tangan, try pergi sell. Sajalah kita nak tengok kan macam mana dia punya orang kata apa, macam mana dia punya perangai PL dia GU ni kan. Baru berkenalan dengan GU setelah beberapa tahun meninggalkan GU. 131377. Ini level yang pertama. Ini level yang pertama yang akan berlaku test. 131377 dan pixel 1 warna biru. Yang ni pun saya silap ni. Okey, warna biru. Okey, dan okey, siap. So kita kena tengok sama ada akan berlaku candle pukul 9 ni akan close ataupun tak lebih tinggi daripada kedudukan resistance ni. Sekiranya dia candle ni close lebih tinggi daripada 131377, blockage dia 131377 lah, dan juga 131198. Kemudian area ni pula lah yang akan berlaku blockage. Okay. So adakah saya akan buat entry lagi untuk hari ni? Saya rasa mungkin tak. Saya akan tunggu. Tapi area yang cantik untuk entry ni, kalau kata M30 ni, dia close lebih rendah pada sini, kemudian dia retrace balik. Ni cantik ni.
Ni point yang cantik untuk entry. Dan boleh close dekat sini. Okay, kalau nak close lah. Kalau tak nak close, tunggu dia sampai sini, naik atas balik, boleh layer. Then so 2 point, 1 point, 2 point. Tapi macam mana pun kena tunggu dia turun sampai sini, naik balik, dan baru bantai balik. Semoga bermanfaat, insya-Allah. Doakan saya seperti biasa, tenang, kekal dan waras dalam membuat decision, analisis dan sebagainya. Mudah-mudahan kita akan beroleh keuntungan bersama-sama, insya-Allah. So far account 7.08, masih lagi 2.92. 2.92. Ya betul, 2.92 untuk saya hit 2.92%. Berbaki lagi hanya 2 hari untuk trading, iaitu hari Rabu besok dan juga hari Khamis. 2.92 So target 1% satu hari pun cukup, insya-Allah. Kalau lebih syukur, alhamdulillah. Seperti biasa, saya akan update analisis setiap hari awal pagi, insya-Allah, kalau kata berkesempatan. Tapi kalau kata ada ruang dan peluang yang begitu baik, saya tak dan nak hantar analisis, saya entry dulu. So depends dengan keadaan. Macam mana pun, pesanan saya kepada student yang bersama-sama dengan saya, kalau boleh kekal dengan pair yang saya trade. So you all boleh tahu kenapa saya buat decision tersebut, kenapa, bagaimana. Dan macam yang dalam YouTube channel pun saya dah kata, USD ni memang kalau kata dia float, saya masuk dekat resistance H4 tu, resistance H4 ni saya dah prepare untuk dia float sehingga ke lebih kepada 180 pip lebih kurang. Okay, so makna kata dekat sini, assumption saya yang mana saya willing to float, dan saya memang yakin insya-Allah USD akan turun ke bawah. Nampaknya dia tak naik lah sampai ke atas, dia naik separuh lah, kemudian dia berlaku rejection dekat situ. Tapi macam mana pun, benda ni penting untuk student-student mengenal pasti. Nampak sini berlaku retracement, so situ structure tu dah kemas. Bila structure tu dah kemas, must be something yang GBP akan buat. So kita nampak lah dekat situ. Dan saya terlepas pandang, kalau kata perasan dalam saya punya YouTube channel 2-3 hari lepas, ada actually saya marking 50% of Fibonacci retracement punya level. Tapi hari ni terlepas pandang. Pasal apa? Pasal saya yakin dekat sini level yang paling tinggi lah. Dekat sini merupakan SBR untuk time frame daily kat sini. Okay. Dan seterusnya bila mana kita buka dekat H4, daily tu dekat sini, H4 dekat sini kan, tak jauh. So sebab tu yang berlaku orang kata apa, terlupa berkenaan dengan Fibonacci retracement tu, 50% dan 61.8% level, yang mana biasanya kalau kata berlaku candle yang besar macam ni, saya tak pasti apa nama dia, mungkin EGAF ke apa ke, kalau tak silap lah. So saya akan pakai Fibonacci untuk trace balik. Kalau kata candle yang ni, dia lain case dia. Yang ni lain case dia. Yang ni sebab memang ada SBR yang masih lagi belum berlaku sebarang retracement. Yang tu case lain. Okay, yang tu case dia lain. Nampak dekat sini, retracement belum jadi, sebab tu dia pacak naik balik. Tu case lain, sebab tu dia naik balik. Yang ni case dia lain. Yang ni case dia macam lain pula. Okay, pasal apa dia naik? Pasal yang 50% ataupun 61.8% based on this candle yang ni. Okay, so sekian saja daripada saya untuk hari ini. Okay, 2.44% kalau tak silap saya. Yes, betul. Dan accumulated gain untuk GMI account copy trade setakat ni 107.08. Okey, baik. Itu sahaja daripada saya. Semoga bermanfaat. InsyaAllah, sekiranya rasa nak share video ni ke apa ke, silakan, tak ada masalah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.